Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya, siri ke-10 kita nak. Karangan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari yang meringkaskan dua kitab lah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Hasan Muallim, iaitu kitabnya Al-Quburiyah fil Yaman, dan kitab yang keduanya Ziarah Qabr Hud alaihi salam. Ringkasan ni, kitab ringkasan. Okey, hari ni kita nak bincang dakwaan aliran kuburiyah di Yaman yang menyesatkan. Terdapat beberapa bentuk akidah yang dipegang oleh sesetengah ahli sufi Yaman yang dianggap sebagai menyesatkan menurut pandangan Islam. Antaranya, yang pertama dakwaan sebagai wali kutub dan kebolehan berurusan di alam maya boleh berurus dengan itulah alam zahir, alam ghaib lah, alam maya ni nak maksudnya. Boleh berurus, minta tolong dia ke apa dah. Wali kutub menurut Al-Jurjani juga dikenali dengan nama Ghaus. Ghaus tempat minta tolong lah. Jurjani tarif gitu. Dilihat dari segi kebergantungan orang yang memerlukan bantuan kepadanya. Jadi orang tak perlu ke Tuhan ni dah. Allah ni tak berapa dengar apa kok tidak mengabulkan doa. Mana yang lebih mengabulkan doa ni? Tok wali dia lah. Tok wali dah. Tu cerita masalahnya. Kebergantungan orang yang memerlukan bantuan kepadanya, Ghaus dia. Dia seorang sahaja yang merupakan tempat melihat Allah pada setiap zaman. Nak tengok Allah, tengok dia lah. Allah SWT menganugerahkannya dengan azimat. Azimat yang paling besar daripada sisinya. Allah beri lah. Macam kapi dulu pun. Dia rasa Allah jauh, Allah beri pada Tuhan kecil ni nak. Tok wali yang berupa berhala sebagai perantara. Begitu juga sini. Dia bergerak dalam alam dan ain-ainnya yang batin. Ada istilah dia. Alam dan ain-ainnya batin dan zahir tidak berubah bagaikan pergerakan roh dalam jasad. Gerak mari-mari dah. Di tangannya lah terdapat neraca limpahan yang umum. Timbangannya mengikut ilmunya, dan ilmunya mengikut ilmu yang hak. Ilmu tok wali ni, ilmu wali kutub ke apa ni? Mengikut ilmu yang hak, ilmu Allah Taala lah. Ilmu yang hak mengikut zat yang lain. Ilmu yang hak ni, ilmu yang benar Allah lah daripada Allah, mengikut zat lain yang dijadikan. Dialah yang melimpahkan roh kehidupan kepada alam tinggi dan rendah. Tok wali ni, wali kutub ni. Dialah terbuka Allah, wali kutub ni. Dia berada dalam hati Israfil dari segi pemilikannya, yang membawa bahan kehidupan dan perasaan, dan bukan dari segi kemanusiaannya. Ini bukan segi manusia lah. Dia ada alam ketuhanan, ada ketuhanan, sifat ketuhanan dan sifat makhluk. Ada dua-dua lah. Ini dalam hati Israfil ni ada sifat ketuhanan lah. Dia juga berada pada hukum Jibril dari segi jiwa yang berbicara dalam membangkitkan manusia dan insan kamil lah. Sempurna jadi Tuhan. Hukum Mikail dari segi kekuatan tarikan, dan hukum Israel dari segi kekuatan penolakan terdapat dalamnya. Dalam kitab apa Jurjani ni lah. Akidah ini menurut Ibn Khaldun, muka surat 77 hingga 108 ni, Muqaddimah Ibn Khaldun ni, diambil daripada akidah Syiah Ismailiyah. Kena ingat sufi-sufi ni banyak juga terpengaruh dimasukkan Syiah Ismailiyah Batiniyah nah. Mai falsafah, mai ayat belik-belik, mai perasaan rohani lah. Rohani cara dia lah. Golongan Syiah Ismailiyah mengambil daripada golongan ahli falsafah sebenarnya dah. Oleh sebab itu Ibn Arabi pun asal dia, kalau kita tengok sejarah dia, Ibn Arabi ni juga berfahaman Syiah Ismailiyah dah. Jadi yang ambil mana daripada ahli falsafah? Yang ahli falsafah daripada hukum akal tukar pada hukum hati lah dah. Hukum maqam falsafah, maqam sufi ni asalnya hukum akal. Ayatnya serupa je, lebih kurang dah. Cuma tukar ayat sikit je. Bagi orang kaji falsafah, oleh sebab itu dia kena orang ngaji sufi ni kena ngaji juga falsafah dah. Falsafah dan kritikan terhadap falsafah. Jangan falsafah saja dah. Kritikan terhadap falsafah ni nak baca juga. Dari segi tulisan Imam Ghazali ke Ibn Taymiyah kena baca juga, barulah dia berasa. Baru faham sikit dah apa Ibn Arabi ni bahaya dah. Begitu juga sini ya. Syiah falsafah ni. Syiah sufi falsafah ni terpengaruh dengan Syiah ni. Ismailiyah yang terpengaruh dengan ahli falsafah asalnya.
Jiwa berbicara atau al-nafsu an-natiqah tidak lain hanyalah salah satu daripada peringkat uluhiyah di sisi ahli-ahli falsafah. An-nafsu an-natiqah ni, diri yang bercakap gapo ni. Dia adalah salah satu dari peringkat uluhiyah, peringkat Tuhan dah. Di sisi ahli-ahli falsafah. Jadi falsafah ni manusia kau gapo nak alam ni sungguh ni Tuhan dah. Dia payah nak fikir Tuhan sekarang ni semua alam dah. Allah tidak bertempat, tidak dah. Istilah tu dah jauhar. Lepas tu dah istilah arad gapo, istilah ahli falsafah asalnya. Yang masuk ke dalam ilmu kalam lah. Cuma ada hak nak cuba baiki dah. Ada yang baiki tu tak kesampaian. Pakai dia punah dah begitulah dah. Masalah ilmu ayat belik-belik ni payah lah dah nak berinteraksi dengan dia tu tak kena cara babah pakai tu dah. Sifat wali kutub ini diletakkan oleh kalangan kuburiyah Yaman kepada wali-wali mereka. Sifat ini dikaitkan dengan Syekh Iwajah Al-Bajali dah. Syekh Iwajah Al-Bajali dan Al-Hakami. Syekh Muhammad bin Ahmad Bajrafil Al-Du'ani Abu Bakar Al-Aidrus. Al-Aidrus. Keturunan Aidrus lah dah. Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Syekh Abdul Rahman As-Saqaf misalnya mengaku dirinya sebagai jandari sultan. Jandari sultan. Makna jandari sultan ialah orang yang menemui sultan tanpa izin. Dan tanpa hijab. Tak perlu minta izin lah dah. Tak perlu minta izin, tak perlu hijab ke apa, pakai tu boleh jumpa sultan. Dia boleh menyuruh dan menegah tanpa ada seorang pun yang boleh membantah kehendaknya jadi Tuhan lah. Apabila dia memasuki suatu tempat atau negeri, amir, wazir maupun apa sahaja pemerintah dan penguasa di situ dikira sudah tidak ada kuasa lagi. Dia lagi habis. Orang lain tak ada kuasa, dia ada kuasa. Segala kuasa dimiliki oleh jandari tersebut. Hukumannya adalah hukuman beliau dan tidak ada seorang pun yang boleh membantah hukuman tersebut. Ini adalah Abdul Ghani ni. Kitab dia dah. Syekh Ahmad bin Muhammad Bajrafil pula ni. Tak wali lain pula. Dianggap sebagai Amirul Mukminin yang memiliki tauliah dan pemecatan. Boleh nak beri tauliah kat orang, boleh pecat tauliah orang dah. Ahli halli wal aqli dan pemilik segala urusan. Dia merupakan penduduk muka bumi yang paling afdal sekali zahir maupun batinnya. Rujuk Bahraq Al-Hadrami. Muka surat 14. Syekh Hasan bin Al-Hamad Al-Attas. Tok guru dia ni nak. Pula mengaku beliau merupakan tuan punya waktu. Habib belakang ni nak. Sahibul waqt. Dan boleh berurusan terhadap ahli-ahlinya. Ahli yang termasuk lewat waktu lah. Dia tuan punya waktu tu. Dia kontrol waktu kali tak. Beliau pernah meminta seseorang yang ingin melihat negerinya Tarim. Negeri dia Tarim ni. Tempat-tempat kubur Syekh Habib ni. Dengan hanya memasukkan kepalanya ke dalam lengan baju beliau saja. Nak pergi ke Tarim, nak tengok negeri Tarim. Allah baju dia tu, jubah dia, lengan baju dia ke apa, nak masuk kepala ke lengan baju dia yang besar tu. Boleh nampak Tarim nanti dia kata dah. Beliau juga boleh menguasai hati seorang, boleh baca hati, boleh kontrol hati, boleh dan mengarah ke hati orang tu, melakukan apa sahaja mengikut yang beliau kehendaki. Pukau lah, kita kata pukau. Ketika itu ada seorang basyar sedang duduk dalam Masjidil Haram. Dengan hanya niat dalam hati saja beliau berjaya membuatkan basyar itu keluar daripada masjid dan masuk semula ke dalam masjid. Kita mana dah pergi tu dah. Atas muka surat 216 dah. Jika dikuliah di atas adalah benar, ia tidak lebih satu bentuk sihir saja kalau betul dah. Ataupun tak ada kait dengan sihir pun, orang itu betul nak tubik sungguh dah. Ia juga menggambarkan individu terlibat telah mendakwa memperolehi satu martabat daripada martabat kewalian yang diguna pakai di sisi ahli-ahli sufi. Jadi martabat kewalian ni kena benda pelik-pelik bagi pokok sufi karut ni dah. Sepatutnya bukanlah benda pelik dah. Matlamatnya Allah SWT, tapi sufi setengah ni duk cara ke. Setengah tu duk cara ke buku Tajul Muluk dah. Buku-buku sihir lah. Amalan sihir dah. Lepas tu dia duk kata dia sufi, dia duk amal sihir. Gitu masalah dah. Amal lah gitu dah. Dia boleh berurusan terhadap hati dan niat manusia, dia kata dah. Ni boleh baca hati. Setengah tu duk nak salih tok guru pun takut tok guru baca hati dia jahat. Dah gitu tolong dah. Karut dia lah. Punya guna jin kau apa tahu lah ada betul ada salah. Tok guru dia tu dah. Kalau betul kadang-kadang tok guru dia pun amal sihir juga dah. Yang tidak disedari masalah. Setengah tok guru ni tak tahu dia tak amal sihir dah. Dia boleh membuatkan seorang melakukan suatu perbuatan yang berada di luar kehendak orang itu sendiri. As-Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Habashi menukilkan tentang Syekh Abdul Aziz Dabbar.
Abdul Aziz Dabbagh ni yang menyatakan pengurusan beliau sampai ke dalam syurga dah. Urusan ni sampai pada dalam syurga dah. Bidadari tidak dapat berbuat sesuatu melainkan dengan izin daripada beliau. No, jadi Tuhan dia dah. Dengan izin dia tu. Tuhan tak ada campur tangan dah nak kuasa dia dah. Ni dia nak jadi Tuhan belaka dah. Isi wali kutub dan kepercayaan tentangnya dalam kalangan penduduk banyak tersebar dalam kitab-kitab mereka. Bukan mulut saja. Dalam kitab pun tersebar banyaknya. Tidak ada seorang pun tokoh besar di negara tersebut melainkan akan diletakkan tarikh kutub kepadanya. Tok guru ni akak tinggi-tinggi rapat dengan Tuhan, jadi Tuhan dah, Tuhan kecil. Sehingga ke Abdul Rahman bin Muhammad As-Saqaf Ma'lawi, Abdul Rahman bin Muhammad As-Saqaf Ma'lawi menyatakan di Tarim sahaja terdapat 80 orang wali kutub. Mungkin wali abdan, wali kutub ni atas daripada abdan dah. 80 orang wali kutub. Kesemuanya daripada keturunan Al-Ashraf. Dah. Syarif ke apa ni lah, Habib ke apa dah. Yang kedua dah, apa ni dakwa yang menyesatkan lah, dakwaan yang menyesatkan dah. Yang kedua, dakwaan wali memiliki kuasa kun fayakun. Selain daripada dakwaan wali kutub di atas, terdapat dakwaan lain iaitu dakwaan memiliki darjat kun fayakun. Ni kita ada kita alai sufi ni, darjat ni, maqam dia, martabak dia kalau tambah-tambah capur sufi. Akhlak campur dengan sufi, falsafah dah. Ya akan jadi nak jadi Tuhan belaka dah. Tambah-tambah campur dengan ilmu sihir dah. Dia berasa dia boleh mukjizat kau dah. Berasa dia boleh keramat dah. Padahal dia bolehnya sihir. Syaitan iblis dah. Boleh sign syaitan iblis. Wali berkenaan kononnya dapat memiliki kuasa kun fayakun di mana-mana apabila dia mengatakan kepada sesuatu jadilah. Maka jadilah perkara yang disebutkan itu. Tu tak pelik dah. Ustaz Muhaizat itu dia kata Tok Guru dia tunjuk gambar je jadi aja sungguh dah. Orang ada orang lain, orang ustaz lain mari ziarah Tok Guru tu, tanya mana boleh tepek gambar dia ni dah. Dah. Hati Allah itulah hadis Nabi lagi dah. Bernyawa lah ke apa dah. Dia pun tunjuk gambar tu pakai tubik aja sungguh dah. Kononnya gitu dah, cerita memang tahu rekod dah. Perkara tersebut kononnya dikatakan dikhususkan oleh Allah SWT untuk wali tertentu sahaja kuasa kun fayakun ini, padahal tidak terdapat dalil yang menjelaskan Allah SWT menganugerahkan kuasa tersebut kepada mana-mana orang. Ngagut dia tak ada. Tidak ada seorang pun dalam kalangan para rasul yang mendakwa memiliki kuasa tersebut. Apalagi manusia biasa, Nabi kau gapo pun kata tak ada kuasa dah. Nabi pun luka dah, Nabi pun gapo dah. Tiba-tiba pak ni ngaku jadi Tuhan. Namun ahli-ahli sufi apabila mendakwa diri mereka merupakan khalifah Allah SWT, bukan khalifah Rasulullah dah, khalifah Allah tu dah. Dalam menguruskan alam maya, jadi khalifah ni ada perbahasan lah. Ada kata boleh sebut khalifatullah, ada kata tak boleh. Dia kena sebut khalifatul Rasulullah dulunya dah. Khalifah ni pengganti. Memanglah khalifah. Allah jadikan manusia ni khalifah sebagai pengganti kepada makhluk sebelum ni, bukan ganti Allah dah. Dalam menguruskan alam maya, ia turut mengheret mereka membuat dakwaan dusta di atas. Jadi dia kata dia khalifah Allah, pengganti Allah. Jadi Allah jadi Tuhan kecil lah, pengganti Allah menguruskan alam dah. Karut lah sebenarnya. Kalau tauhid rububiyah pun karut dah. Tauhid rububiyah pun menyatakan yang berhak malaikat Jibril ke, malaikat Israfil ke, malaikat berizki pun. Semuanya tidak boleh memberikan rezeki malaikat dengan izin Allah. Tarik nyawa pun malaikat Jibril pun tak boleh tarik nyawa malaikat dengan izin Allah ataupun dengan program yang Allah telah tetapkan. Misalnya Alawi bin Faqih Muqaddim. Jadi kalau kita tak boleh minta malaikat lah, malaikat tak mampu pun, melainkan semuanya diprogramkan oleh Allah dibuat dah. Kena minta dengan Allah saja dah. Contoh lain misalnya Alawi bin Faqih Muqaddim ni suhulah dia. Alawi bin Faqih Muqaddim menjelaskan, diceritakan Syekh Abdullah Ba'bad telah bertanya penterjemah kitab Alawi tersebut tentang kasyaf yang berlaku setelah kematian ayahandanya. Dah. Beliau menjawabnya, zahir kepadaku 3 perkara, iaitu aku dapat menghidupkan dah, dan mematikan sesuatu dengan izin Allah. Boboh juga dengan izin Allah dah. Syirik ko, tangkar ko dah, kai koka ko dah. Cinuai ko gapo dah. Guna sihir-sihir, lepas tu boboh dengan izin Allah. Puja jin, puja syaitan, minta tolong jin syaitan, sebut tenggelam sikit dengan izin Allah dah. Aku dapat mengatakan sesuatu kepada suatu kun fayakun. Kata kun fayakun jadi dah. Aku mengetahui apa yang akan berlaku.
Kata Syekh Abdullah, aku mengharapkan lebih banyak daripada itu. Tu tak pada lagi. Kun fayaku tak pada lagi dah. Kamak nak bisa lagi dah. Muka surat 211 Lepas tu dakwah ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya sungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi. Ia menghidupkan dan mematikan, dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung. Selain daripada Allah tak ada siapa pun jadi pelindung lah, dan juga yang menjadi penolong dia. Tak ada satu siapa-siapa pun. Allah belaka lah. Yang boleh tolong, yang boleh pelindung, yang boleh menjadi penolong dia. Ama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Surah Taubah surah ke-9 ayat 116. Nah, jangan akad doa lah. Tok wali Nabi pun tak boleh nah. Ni cerita ambil cerita palsu Nabi lahir Nabi tu sujud tu lah. Nabi lahir tu khitai sungguh lah. Sedangkan khitai pada masa tu kalau orang tak ada kuluk, tak ada gapo ni, dia kira cacat ni. Ni ayat Nabi ni tu belakang dah. Tu benda-benda karut lah. Okey, kubur Nabi Hud. Kubur Nabi Hud dah. Antara kuburan yang sering ditujui oleh golongan kuburiyah di Yaman ialah kubur Nabi Hud AS yang terletak di sebelah timur lembah Hadramaut. Hadramaut tu negeri ni. Di timur lah sebelah kanan dia, betul dah. Timur lembah Hadramaut. Lembah ni tempat rendah sikit lah ni. Berbagai-bagai amalan bid'ah dilakukan di situ. Antaranya dilakukan upacara ibadah tertentu, menghidupkan fenomena keberhalaan. Kubur-kubur ni, asal berhala ni kubur dulu dah. Lepas dia payah kubur hilang ke apa, payah nak pergi mari ni, malah nak pergi tempat-tempat tok wali tok guru tu, nak sembah tok guru payah buat berhala. Tu je cerita je dah. Berbagai-bagai perkara yang diharamkan dan bercanggah dengan syariat. Berhala, kita jangan ingat berhala tokoh gitu. Orang-orang kafir ni dia sembah berhala sebab yang anggap berhala tu penghubung antara dia dengan ghaib tu. Di belakang berhala tu, dia di sebalik berhala tu ada alam ghaib. Tok wali dia, tok guru, tok nenek moyang mereka dulu dah. Seluruh roh orang baik dah. Oleh sebab itu Datuk Kong ke apa dulu orang Cina semua tu. Orang Melayu, muka Melayu pakai ada tu pakai apa tengkolok lagi apa, pakai serban lagi apa. Dia buat orang Melayu dah. Dia buat berhala Melayu kerana yang anggap roh tu roh mulia suci, ada hubungnya dengan alam ghaib dan berkuasa. Dia ada kuasa dia. Roh tu ada kuasa, roh orang baik dia. Termasuk roh orang Islam pun dia anggap sebagai roh orang baik tu. Jadi dia ada sifat ketahanan lah, boleh minta hajat ke apa dah. Tu orang Cina ke apa dah. Begitu juga tok wali ni. Kubur dia asal-asal kubur, lepas tu payah lagi kubur dia buatlah berhala gitu cerita dia. Sejarah kemunculan ziarah kubur Nabi Hud AS. Hadramaut pada peringkat awalnya seperti kawasan-kawasan lain juga di Yaman berada di atas landasan sunnah sahaja dah, dan ikutan terhadap jejak langkah Rasulullah SAW ittiba'na. Akidah yang paling menonjol sekali ialah akidah Ahlussunnah yang masyhur selepas itu dikenali sebagai mazhab Imam Ahmad dan akidah Al-Hanabilah. Dia sebagai akidah mazhab Hambali je, sebenarnya serupa belaka dah. Cuma dia tu lama pergi dah. Mazhab Hambali, tokoh dia paling terkenal sebenarnya sebelum tu Imam Syafi'i pun sama je tok guru pada Imam Hambali ni. Begitu Imam Malik serupa dengan Imam Syafi'i, serupa dengan Imam Hambali dia, akidah yang sama lah. Abu Hanifah ada sikit lainnya tapi sama je, hampir sama je. Berbeza sikit pasal dia ada unsur dah masuk sikit dah. Unsur falsafah, mungkin falsafah maksudnya ilmu kalam tu masuk sikit, tapi tidak juga dah. Tidak dah. Masih akidah asal lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ikut Al-Quran dan hadis dah. Cumanya dikatakan Hanabilah sebab ia lebih menonjol kerana dia paling mendapat fitnah yang besar lah oleh Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah. Tok guru Mu'tazilah, tok guru juga ulama juga dah, yang telah mendesak sampai merotai dia lah dah. Di penjara, dihukum, diseksa lah Imam Ahmad ni. Okey, setelah itu Hadramaut mula didatangi oleh akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Pada pertengahan kurun yang kedua, akidah Khawarij mula masuk ke Hadramaut. Khawarij juga. Walau bagaimanapun akidah mereka tidaklah begitu memberi kesan pada masyarakat awam, kecuali dalam tempoh yang sangat singkat saja, iaitu ketika mereka berjaya mendirikan negara yang dipimpin oleh Abdullah bin Yahya Al-Kindi. Abdullah bin Yahya Al-Kindi sebentar aja kata.
Negara tersebut hanya mampu tegak selama beberapa tahun sahaja, tetapi kemudiannya dihapuskan oleh kerajaan Umayyah. Neperai dan serai, hancurlah kerajaannya. Dalam masa yang sama juga golongan Syiah Imamiyah juga masuk ke Hadramaut bersama Ahmad bin Isa, datuk keluarga Ba'lawi pada tahun 318 Hijrah. Dia kata Syiah Imamiyah, keluarga dia asal ni Syiah Imamiyah ni. Ahmad bin Isa dah, keturunan Habib tu lah. Jadi asal keturunan Syiah asal dia lah. Walau bagaimanapun mereka tidak begitu terima oleh masyarakat Yaman. Hal tersebut memaksa cucu beliau berpura-pura menzahirkan akidah Ahlussunnah dan mengekalkan beberapa akidah Syiah Imamiyah. Jadi dia sebenarnya nak tahu berpura-pura, saya tak tahulah. Tapi bagi saya sebenarnya saling mempengaruhi lah. Dia lama-lama duduk saya kaput tu tak lama jadi terpengaruh begitulah dia. Jadi dia kata ada unsur-unsur kekal tu ada lagi lah Syiahnya, tapi asal-asal memang telah bercampur baur dengan penduduk asal lah. Hal ini diakui oleh Ibnu Ubaidillah dalam risalahnya Nasim Hajar. Ibnu Ubaidillah ni tok guru dia juga dah, keturunan Habib juga. Risalahnya Nasim Hajar. Setelah itu munculnya akidah Asy'ariyah dengan kedatangan kerajaan Ayyubiyah ke Yaman. Kerajaan Ayyubiyah ni memerintah sampai ke Yaman dah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli-ahli sejarah yang masuk ke akidah Asy'ariyah juga dah. Gitulah. Jadi hilang Syiah, tapi unsur tu ada lagi dah. Meskipun demikian, ilmu yang dipegang oleh majoriti rakyat Yaman ketika itu masih lagi tetap berteraskan Alkitab dan juga As-Sunnah sehingga akhir kurun ke-6 dan awal kurun ke-7. Pada kurun ke-7 tersebut, gelombang sufi mulai memasuki dunia Islam. Pendakwah tasawuf mulai memasuki Yaman. Pendakwah pertamanya ialah Abdullah Salih Al-Maghribi. Abdullah Salih Al-Maghribi yang dihantar oleh Syu'aib Abu Madian. Dia ada kitab Hikam Abu Madian ke apa dah? Syekh Abu Madian. Bagi menanam benih tasawuf ke dalam diri Al-Faqih Muqaddim Muhammad bin Ali Ba'lawi. Itu dia dah. Pada asasnya dan ke dalam diri Syekh Sa'id Al-Amudi. Jadi masuk ada tasawuf dah, tapi masuk lagi dah. Terima lagi tarikat dah. Al-Faqih Muqaddim Muhammad bin Ali Ba'lawi. Lepas tu Syekh Sa'id Al-Amudi dah. Asy-Syadli misalnya menyebutkan dalam Masyra' Al-Rawi penduduk Hadramaut sibuk mempelajari ilmu-ilmu fiqh asalnya dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada peringkat awal lah. Ketika itu tidak ada seorang pun dalam kalangan mereka yang mengenali tariqat sufi. Tak ada cara sufi, cara hadis lah. Dan juga istilah mereka, istilah sufi pun tak biasa lagi lah. Dan Mufaqih Al-Muqaddim Muhammad bin Ali Al-Ba'lawi yang meninggal dalam tahun 952 Hijrah telah menyebarkan ilmunya di Hadramaut. Meskipun Al-Faqih Muqaddim merupakan orang yang pertama membawa tasawuf ke Hadramaut dan membuka jalan ke arah tasawuf tersebut lah, tasawuf di segi tariqat nah. Namun begitu, beliau bukanlah orang pertama bertasawuf dalam kalangan keturunan Alawi. Sebaliknya, orang pertama ialah As-Salih Ahmad bin Alawi bin Muhammad. Beliau adalah anak saudara Al-Faqih. Tak apalah dah. Apabila tasawuf memasuki Hadramaut, mulalah tumpuan pada ziarah kubur Nabi Hud AS ada dah. Start dah kubur Nabi Hud dah. Ahli sufi daripada Hadramaut dan kawasan-kawasan lain bersilih ganti datang ke kubur Nabi Hud AS. Sesetengah ahli sejarah Yaman menyatakan ziarah kubur Nabi Hud AS telah pun berlaku sebelum dari kurun yang ke-7 lagi. Walau bagaimanapun ia tidak dapat dibuktikan dengan fakta tak adalah. Tokoh yang pertama yang memberikan tumpuan pada ziarah kubur Nabi Hud AS dalam bentuk acara tahunan ialah Syekh Abdullah Ba'bad. Start dengan Syekh Abdullah Ba'bad lah. Yang dikenali dengan gelaran Al-Qadim. Sebelum tu tidak. Senyap-senyap, sore-sore. Tak ada lah. Jadi satu ritual tahunan ni. Ritual tahun ni bermula daripada Syekh Abdullah Ba'bad. Boleh Sya'abir lah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Saleh Al-Hamid dalam tarikhnya. Ahli sufi merupakan golongan yang begitu keterlaluan terhadap kubur dan penghuni kubur. Mereka lah yang memasukkan upacara ziarah kubur ke negara-negara sunnah. Setelah mereka bercampur baur dengan golongan Syiah Batiniyah. Dan mengambil sebahagian daripada akidah Syiah Batiniyah lah. Jadi Syiah Sufi ni ada siapa dengan Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah pun dia main tu juga, main tapo juga dia. Dia main juga panggil tapo ni nak bertapo gapo uzlah ni ada juga dah. Dia unsur-unsur tu campur baur lah, bercampur lah. Mereka juga menunjukkan sikap yang melampau terhadap wali Allah. Khurafat berkaitan kubur Nabi Hud AS adalah berpunca daripada ahli-ahli sufi kuburiyah.
Dia ingin mewujudkan satu kawasan yang suci yang cuba memonopoli masyarakat awam. Kedudukannya sama juga dengan ahli-ahli sufi yang menjadikan kubur syekh-syekh mereka sebagai tempat suci di tempat lainnya. Tempat lain pun gitu juga dah. Jadi taring pun gitulah. Ya ahli taring ke apa dah. Nak puja ahli taring dah. Kadang dia kata 1000 juta sufi lah. 1000 sufi lah macam-macam lah. Dengan itu mereka akan 1000 wali dah. 1000 wali ke apa dah. Dengan itu mereka akan menikmati nama yang masyhur dan kuasa rohani yang bertapak dalam jiwa masyarakat awam. Boleh pegang kubur ni. Satu bisnes yang hebat lah. Boleh mempengaruhi orang awam. Kita baca dah sebelum ni. Kerajaan pun besar kubur. Nak tunjuk kerajaan yang hebat besar kubur. Kalau besar kubur nampak hebat kubur. Orang takut ni kubur ni kerajaan ni hebat. Raja yang hebat. Macam-macam cara dia. Okay, keluarga Ba'lawi menerima dan mengembangkan tradisi menziarahi kubur Nabi Hud AS. Peranan yang dimainkan oleh keluarga Ba'lawi terhadap kubur Nabi Hud AS bukan sahaja setakat berkhidmat untuk kubur tersebut. Bahkan telah pergi lebih jauh daripada itu. Mereka membina semula bangunan di kubur tersebut dan membuat persediaan untuk menerima para penziarah dalam bentuk yang boleh menjamin kerehatan dan ketenteraman mereka. Supaya mereka ni sejuk hati, sedap hati ni. Urusan ziarah secara hakikinya dilakukan oleh 3 tokoh besar iaitu ni dah start ni 3 tokoh besar ni lah. Pertama, Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidirus yang meninggal pada tahun 865 Hijrah lagi dah. Nama dah lah. Jadi ni baru suhu molek lah. Pada zaman beliau lah cara ziarah kubur telah bertukar daripada pendekatan fuqaha kepada ahli sufi dia tukar lah. Tak padan dah sekadar assalamualaikum sekadar tu lah. Doa-doa tak padan dah. Dia ada unsur ahli sufi dia, ada qasidah, ada apa lah. Yang kedua, Ahmad bin Abdul Rahman bin Syihabuddin. Ahmad bin Abdul Rahman bin Syihabuddin. Tadi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidirus ni Ahmad bin Abdul Rahman bin Syihabuddin. Beliau dilaporkan sebagai orang yang pertama yang menukarkan upacara ziarah kubur Nabi Hud AS daripada bulan Syamsiah, bulan Masihi sebelum itu penukaran, kepada bulan Qamariyah tahun Hijrah. Beliau merupakan orang yang pertama menyerahkan panji-panji ziarah kubur Nabi Hud AS kepada Abu Bakar bin Salim. Ini surah panji ni ziarah kubur Nabi Hud kepada Abu Bakar bin Salim. Sebagaimana dilaporkan oleh Al-Atas dalam Tazkirun Nas. Al-Atas sebut gitu dah. Yang ketiga, Syekh Abu Bakar bin Salim yang dikenali dengan gelaran Fakhrul Wujud. Wujud-wujud ni. Masalah wahdatul wujud ni jangan kita sangka baik sangat. Dia ada unsur-unsur falsafah dan unsur-unsur nak bersatu dengan Tuhan dah. Masalah ulama-ulama yang bersangka baik setelah tu dah ditukar pada wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud dah. Tu sangka baik dah. Tapi hakikat asal-asal ni kalau kita kaji-kaji secara susu galu asal, kita akan jumpa bahawa unsur wahdatul wujud dah. Unsur bersatu dengan Tuhan nak jadi Tuhan belaka. Beliau memperuntukkan ziarah kubur. Memperuntukkan ziarah kubur Nabi Hud AS pada bulan Sya'ban. Start bulan Sya'ban ni start bila Syekh Abu Bakar bin Salim yang kata ni. Dan meletakkan keperluan bermalam di sana, bermabit ni. Kita bermabit di Mina dah, bermabit di Muzdalifah ke apa dah. Bermabit lah, bermalam dah. Tiba-tiba dia bermalam di sana. Kita bermabit untuk membesarkan Allah, mengagungkan rumah Allah, mengagungkan Tuhan punya rumah tu Allah dah. Mereka ni mengagungkan, menuhankan Nabi Hud lah. Nabi Hud tu pun jadi Tuhan kecil dah, Tuhan lah. Keperluan bermalam di sana pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban lagi mereka telah bermalam di sana dah. Sebelum tu lagi dah. Jadi kena malam pula lepas ziarah Hud kena malam pula. Rujuk As-Saban dan Ibnu Ubaidun. Oleh kerana itu, melakukan ziarah kepada kubur Syekh ini dan anak cucunya di Bandar Ainat menjadi satu kefarduan ke atas setiap penziarah sebelum menuju ke kubur Nabi Hud AS. Jadi nak ziarah kubur Nabi Hud tu, ziarah kubur Abu Bakar bin Salim dulu dah. Perkara ini ma'ruf diketahui umum dah. Ziarah kubur beliau masih lagi diwarisi sehingga ke sekarang oleh anak cucunya. Ia menjadi rukun asasi dalam melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur beliau bersama dengan kubur keluarga Syihabuddin iaitu anak cucu Ahmad bin Abdul Rahman. Jadi bukan kubur Tok Guru besar kali tu dah Syihabuddin saja dah. Bukan Ahmad bin Abdul Rahman, anak cucu dia Syihabuddin pun anak cucu Abdul Rahman pun habis dah. Jadi kubur ni kalau kubur ziarah pak kubur dia kat panggil
Dia kata, ngadak kubur tok guru ni. Kubur kapung ni biasanya tunggil punggung ni, tunggil punggung gitulah. Kubur tok guru dia tok wali dia nah. Nah. Ibn Saban misalnya menjelaskan waktu wukuf. Wukuf berlaku pada hari ke-11 ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim dan keluarga Syihabuddin. Wukuf. Kita wukuf di Arafah. Nah, tak ada kubur situ dah. Dia wukuf ni di kat kubur dah. Syekh Abu Bakar bin Salim dan keluarga Syihabuddin. Pada hari ke-11 tersebut sempurnalah delegasi para penziarah. Siapa yang sempat wukuf pada hari tersebut berarti dia sempat melakukan ziarah. Siapa dia wukuf situ, tidak kasih kubur gitu, boleh ziarah lah. Membesarkan tok wali situ pula. Siapa tak ada, tak jadi ziarahnya, tak jadilah mengagungkan Tuhan Nabi Hud tu nah. Ataupun Tuhan kecil tok wali ni. Wukuf berlaku pada 11 hari bulan Syaban. 11 pagi dia. Hari 11 lah. Hari ke-11 bulan Syaban. Ia dinamakan sebagai wukuf kerana menyerupai wukuf sewaktu melakukan ibadah haji. Orang yang luput wukuf pada hari Arafah berarti luput ibadah haji. Orang yang tak ada wukuf hari Arafah kita ni, kalau kita orang Islam ni, kalau tak ada wukuf hari Arafah, tak jadilah haji kita kan. Nombak semula lah, tak jadi tahun tu wukuf haji. Dia pula tak ada, kalau tak wukuf di kubur Abu Bakar bin Salim dan keluarga Syihabuddin, tak jadi pula. Tak jadilah dia haji dia dah, haji ke kubur Nabi Hud dah. Rujuk Ibnu Ubaidillah ulama dia, karangan ulama dia sendiri, dia tahu 41 ni. Muka surat 41 ni. Okey, usaha untuk mengembangkan, menyebar luaskan ziarah kubur Nabi Hud alaihi salam ni. Habis sampai ke arti hati kita pun pergi ziarah kubur Nabi Hud. Jawab kan? Panjang kat mana berarti? Tumpuan yang dilakukan untuk ziarah yang dilakukan ke kubur Nabi Hud AS melebihi tumpuan kepada amalan ketaatan yang difardukan oleh Allah SWT dalam Islam. Agama suruh ni tak selawat atas Nabi, ibadah-ibadah wajib. Buat haji pun tidak sehebat buat ziarah Hud ni nah. Antara usaha yang dilakukan ialah menghasilkan karya-karya. Pertama, menghasilkan karya buku-buku berkaitan kelebihan ziarah kubur Nabi Hud AS. Antara yang dihasilkan ialah karya berjudul Al-Fawaid fi Qaid Al-Awabid Hawla min Zarat wal Ziyarat oleh Abdullah bin Hasan Balfaqih. Balfaqih lah. Rujuk As-Saban muka surat 8. Selain itu terdapat karya berjudul Bazul Majhud fi Khidmah Darih Sayyidina Nabiyillah Hud oleh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Idrus. Ini tak sah juga dah. Bazul Majhud fi Khidmah Darih Sayyidina Nabiyillah Hud oleh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Idrus. Begitu juga karya berjudul Fathul Wadud fi Tahqiq Qabri Nabiyillah Hud. Fathul Wadud fi Tahqiq Qabri Nabiyillah Hud oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil Mutahhar. Abdullah bin Muhammad bin Aqil Mutahhar. Dan wasilah As-Sab Al-Wadud ila Allah Al-Ma'bud bisirri ziarah Nabiyillah Hud. Pengarahnya walaupun bagaimanapun tidaklah diketahui siapa dia, Tok Guru Ajun tulis kitab ni tak tahu siapa-siapa dah. Begitu juga dengan karya berjudul Ziyarat wal Adad, ziarah Nabiyillah Hud dan oleh Abdul Qadir Muhammad As-Saban. Ni pun pengarah dia. Suhurah Abdul Qadir Muhammad As-Saban. Dan berapa lagi lah karya-karya berkaitan dengan ziarah kubur Nabi Hud. Pertama, buat buku dah. Yang kedua, mengadakan promosi ziarah kubur Nabi Hud AS dalam akhbar-akhbar tempatan. Dalam surat khabar. Di samping melakukan wawancara dengan orang-orang yang menziarahi kubur Nabi Hud AS tersebut. Dia berasa gano dah. Ada keramat gano dah. Kita tanya orang yang pernah ziarah kubur Nabi Hud. Terdapat sebuah akhbar di Tarim. Ada sebuah khabar di Tarim sendiri. Dikenali dengan nama Anwarul Talaqi. Mengkhususkan kelaran pada bulan Syaban untuk ziarah kubur Nabi Hud. Jadi kalau bulan Syaban, duk cerita pasal kubur Nabi Hud. Dan mengulasnya daripada pelbagai sudut. Yang ketiga.
Membuat persediaan untuk melakukan ziarah ke kubur Nabi Hud AS bermula daripada bulan Jumadil Ula lagi dah. Awal lagi Jumadil Ula lagi dah ready dah untuk ziarah Nabi Hud. Beberapa pertemuan perbahasan berbagai-bagai pendapat dan kesan-kesan yang boleh menggalakkan ziarah kubur Nabi Hud AS di KP ke Malaysia ke arti-arti kita ni. Diketengahkan dah. Selain itu orang ramai dilatih untuk melakukan upacara ziarah kubur tersebut dah. Macam-macam lah. Yang akhlak mulia ni wanita tarim ni dah. Wanita tarim ni pakai perdah dia, jaga akhlak dia, tak cuba orang lelaki lah macam-macam dah. Jadi nak belajar akhlak nah. Belajar khidmat, belajar akhlak, dia belajar dengan apa wanita nulah ahli tarim ni keluar. Jadi cara dia promosi dah macam-macam cara dia dah. Lepas tu selain tu orang ramai dilatih untuk melakukan upacara ziarah tersebut ni. Ada latihan pula dah. Macam kita orang haji ni. Tabah haji dia buat apa? Pengajian untuk kursus pengajian supaya dia pergi haji tu dengan keadaan yang ada ilmu lah, tidak jahil tukin. Begitu juga pak dia ni buat dia ilmu lah, ilmu cara dia lah, ilmu ziarah kubur Nabi Hud ada cara dia, ada ritual dia dah. Kebanyakan dilakukan adalah pendustaan di atas nama Allah. Banyaknya rekor-rekor lah dusta atas nama Allah dan Rasulnya dan menyesatkan pemikiran orang awam. Banyak gitu, ada betul sikit ni, tak ada salah berlaku, ada betul sikit tapi banyak sesat dah. Yang kedua, yang keempat ni, menamakan keseluruhan bulan Syaban keseluruhannya sebagai bulan Hud. Dia tak panggil bulan Syaban, panggil bulan Hud dah. Para pekerja diberikan cuti umum untuk membolehkan mereka melakukan ziarah tersebut. Jadi pekerja pun dia boleh cuti dah. Lagi boleh Syaban cuti dah. Bukan boleh Ramadan ke, bukan boleh haji ke, boleh Syaban cuti dah. Untuk ziarah dah. Yang kelima, memberikan tumpuan yang besar ke arah pembangunan binaan kubur di kawasan kubur Nabi Hud AS. Yang melibatkan dua bentuk tumpuan, iaitu pertama tumpuan kepada aspek pembinaan umum. Buat besar macam mana tak? Yang melibatkan pembinaan kubah yang besar di atas kubur yang dianggap wali. Bukan kubur Nabi Hud je, kubur Datuk Wali pun yang besar. Dan tempat letak unta pun besar. Selain itu, tumpuan dilakukan juga terhadap pembinaan tempat-tempat ibadah. Orang-orang yang dikaitkan sebagai wali tempat ibadah Datuk Wali tu ada tempat semayang, tempat ibadah dia lah. Tempat tapa dia lah. Ambil rasa ketenangan roh mustajab doa ke apa dia berasa, dia buat situ lah. Dan bangunan-bangunan di sekitar batu tempat wali-wali berkenaan dikatakan melakukan ibadah. Tempat Tok Guru dia, Tok Wali dia dulu beribadah tapa pun buat juga dah. Tempat ibadah. Ambil berkat situ contohnya. Terdapat satu kubah yang paling besar yang melibatkan pembinaan yang amat unik, di mana sekitarnya terdapat laman yang luas yang dibina dengan batu dan dicat dengan warna putih. Begitu juga terdapat laman yang luas yang mendapat menampung para penziarah yang datang yang berkumpul di satu tempat bernama Unta Batu. Jadi Makkah Mutahajjirah. Unta Batu, Makkah Mutahajjirah. Jadi ada tempat kumpul situ, nama dia Unta Batu dah, Makkah Mutahajjirah. Tempat luas. Ia dibina berdasarkan teknik yang sama dan dibuat atap yang disokong oleh beberapa tiang dan dibina dalam bentuk yang melengkung. Para pekerja yang membuat bangunan tersebut menyatakan terdapat perancangan untuk memperluaskan lagi kawasan-kawasan tersebut untuk masa akan datang, nak besar lagi lah. Besar ramah kena tipu ni, kau ramah dah. Kau canggih teknologi, kau ramah kena tipu dah. Kau ramah nak pergi dah. Jalan raya yang luas dan juga terowong dibina untuk memudahkan peziarah membawa kereta mereka masuk ke kawasan kubah besar tersebut. Berapa tempat ibadah yang kecil dalam bentuk masjid yang mempunyai mihrab dibina juga. Dia tempat-tempat kecil pun ada. Ia hanya dapat dimasuki oleh beberapa orang sahaja. Ia dikaitkan dengan wali-wali tertentu yang kononnya menurut tanggapan mereka beribadah di situ. Untuk wali wajib beribadah di situ, tapa situ, topeng situ kata. Selain itu terdapat juga perkhidmatan memberi minum kepada para penziarah. Tempat mengambil wuduk pada tandas dan keperluan-keperluan lain disediakan. Rumah-rumah kecil yang dianggap sebagai rumah tumpangan dan disebut sebagai khudur turut dibina dan mencecah kepada 200 buah kesemuanya dah. Rumah-rumah nak denulah dah, ziarah dah. Dia mempunyai peralatan rumah yang lengkap dan hanya dihuni untuk tempoh selama 3 atau 4 hari dalam setahun atau di sepanjang musim ziarah tersebut lah. Masa tu je ramai orang dah. Asy-Syatirinya, untuk guru hebat dia buat kitab ni lah. Asy-Syatiri misalnya melaporkan sebuah bandar di sekitar kubur Nabi Hud AS
Dibina di atas puncak sebuah bukit. Tetapi ia tidak dihuni melainkan untuk beberapa hari sahaja pada musim ziarah. Selain daripada itu, ia tidak ada penghuni. Ia tidak ubah bagaikan bandar Mina di Hijaz. Ada Mina, kita ada orang, gitulah. Jadi, Nabi Hud ni macam Tuhan dah. Mengagungkan Tuhan. Dia sanggup tinggal semaya, kena bulan hari Jumaat, dia tinggal semaya Jumaat dah. Dia ziarah kubur. Yang ke berapa? Yang F ni, yang ke 6 dah. Melakukan kempen ziarah kubur Nabi Hud di luar negara. Dan mempromosikannya di pelbagai negara. Sampai ke Malaysia, sampai ke artis-artis kita pun makak gina. Dalam majalah Anwar Al-Talaqi melaporkan bilangan 3 bulan Syaban dan Ramadan tahun 1419 Hijrah. Wawancara dilakukan dengan para penziarah daripada beberapa buah negara seperti Britain, Emirat Arab Bersatu, Mesir, Tanzania, Amerika Syarikat, Kenya dan juga Arab Saudi. Itu dia tanya dia. Sebenarnya ramai orang Melayu dia orang Indonesia dah. Dia kata keturunan dia ke question ni lah. Jadi tak apalah. Ada juga orang lain lagi dah. Yang ketujuh dah, G. Yang ketujuh, mengadakan perlombaan unta di tempat berdekatan dengan kubur Nabi Hud AS dengan tujuan menarik perhatian masyarakat ke kubur Nabi Hud AS. Nak suruh orang ni, orang kapus itu. Tempat kalau berlomba pesta-pesta ni, pakak gi dah. Dia pakak gi, naik pula ke kubur Nabi Hud. Gitulah. Setelah itu, barulah mereka akan masuk ke lorong yang menuju ke kubur Nabi Hud AS. Okey, tujuan ziarah kubur Nabi Hud AS dilakukan. Mana kita nak pergi ni? Tujuan ziarah kubur Nabi Hud AS dilakukan adalah untuk menegakkan kepimpinan agama. Itu matlamat ni. Politik ni. Politik ni. Orang main politik. Syiah pun main politik juga dah. Jadi politik dia supaya kepimpinan agama dan kuasa rohani kepada keluarga Ba'lawi di Hadramaut. Jadi keluarga kuasa rohani tu orang lain tak boleh. Boleh ngaji akhlak comel sedar mana pun tak boleh sampai maqam dia. Kerana keturunan. Dia kait dengan keturunan dia. Macam itulah Syekh Nazim Al-Halqani ni, dia bagi kepada Syekh Adil lah, keturunan dia, anak dia. Sedangkan hak duduk lama ngaji ni, dia duduk sama berjuang dengan dia tu, Syekh Kambani ni, kalau kira Syekh Kambani lebih layak ni. Ilmu pun banyak Syekh Kambani, tapi gitulah dah. Dia berebut lah keturunan dia, kepimpinan agama dah. Hal ini kerana ziarah seumpama itu telah berjaya meletakkan kepimpinan agama kepada keluarga tersebut pada masa yang lalu. Dia agak keturunan lah. Dia keturunan jahil sedang mana pun. Dia keturunan Tok Ali, Tok Guru dulu. Dia kira alim lah. Padahal jahil dah. Ia juga memberi ruang untuk menguasai akal-akal generasi Islam yang jahil tentang kedudukan kubur tersebut di pelbagai zaman. Jadi nak kontrol akal dah. Walaupun tak logik pun tak apalah dah. Asal kena percaya Tok Guru kata dah. Mereka berusaha mengembalikan semula kemekahan kubur tersebut yang hampir mulai dilupai oleh orang. Sebenarnya ada tahun-tahun orang nak lupa dah. Dia perlu membesarkan seumur dah. Banyak bukti yang menjelaskan perkara tersebut. Antaranya ialah dah. Yang pertama cara dia. Menukar cara ziarah daripada bentuk yang dibenarkan oleh para fuqaha yang biasa, tak grand lah, tak standard lah. Macam kita ziarah kubur Nabi Muhammad SAW dan Assalamualaikum ya Rasulullah dah. Assalamualaikum ya Abu Bakar gitu. Tak suhu mana, tak hebat mana dah. Tadi dia tukar ada cara fuqaha, cara belajar fiqh hasan 4 mazhab ni tukar pada bentuk yang khusus, yang ritual khusus. Kepada bentuk yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi yang kononnya dilakukan atas keizinan daripada Tuhan. Tuhan izin dah. Dia bawa izin Tuhan juga dah. Dia karut pun dah. Sebagaimana dimaklumi ziarah yang dilakukan oleh fuqaha atau mengikuti sunnah ialah untuk memberi salam sahaja kepada si mati. Menunjukkan belas kasihan belas dan mengambil pengajaran daripada keadaan mereka dah. Ziarah ni dia doa kepada Tok Wali, bukan doa kita minta dia Tok Wali dah. Doa ambil berkat Tok Wali ke bukan, kita doa pada Tok Wali tu, ke Tok Guru, ke orang soleh, ke orang anak beranak kita, ke untuk nenek kita, mak ayah kita ke, kita doa. Dan kita pun kena ambil pelajaran dah. Mereka pun mati, kita pun akan mati dah. Kita akan berasa dan kita tak boleh nak sangka 100% yakin Tok Guru kita tu masuk syurga ke tak. Kita tak tahu dah. Dan kita ni setara mana dari kubur, kita kena bayar, kita ni berat dari kubur, takut azab kubur gitu sepatutnya dah. Tu dah sunnah dah. Ziarah mengikut acara-acara ahli sufi pula melibatkan tasawuf tawassul. Tak ada kerja lain dah.
Minta dengan Tuhan dengan perantara Tok Wali, ataupun minta Tok Wali terus dia. Suruh minta Tuhan ataupun minta Tok Wali pada dah Tok Wali tu boleh tunai hajat sebab Tok Wali ni terima mandat ke Tuhan dia dah. Macam-macam cara dia ziarah dia, ziarah kubur dia. Permohonan pertolongan daripada orang yang telah mati terus dah. Minta untuk orang mati terus. Ikatan orang awam dengan simbol-simbol yang menambahkan lagi kesucian pada mereka. Ada simbol-simbol tertentu untuk tambah suci lagi kubur-kubur Tok Wali dah. Kesucian tersebut mengalir pula selepas itu kepada keturunan mereka dah. Tok Guru yang alim sehingga alim lah, karut-karut alim juga dah. Tapi lepas tu anak cucu tak alim pun habis nama Tok Guru belakang lah. Malah ngaji boleh juga Tok Guru dah. Al-Aidrus telah menukar bentuk ziarah kubur yang sunnah kepada cara ziarah ahli-ahli sufi. Selepas 13 tahun menunggu keizinan daripada Tuhan. Tunggu. Dia kata 13 tahun. Tunggu. Boleh keizinan. Rujak As-Saban, muka surat 27 benar. B yang kedua dah. Dah. Tujuan. Dah. Tujuan ziarah kubur dilakukan dah. B. Pertama tadi dia kata apa? A ni. Ditukarlah. Untuk dapat kepimpinan lah. Sebenarnya kepimpinan kat agama cara dia macam mana? Cara dia tujuan dia untuk jadi ketua lah. Ketua agama dah. Cara dia pertama tukar cara ziarah biasa kepada ziarah sufi dah. Yang kedua ni cara dia mengikatkan ziarah kubur Nabi Hud AS dengan keluarga Ba'nawi. Jadi ketua nak jadi rombongan dia tak boleh orang lain. Keluarga Ba'nawi saja. Para penziarah tidak boleh melakukan ziarah kubur Nabi Hud secara sebarangan. Ia hendaklah disertai oleh salah seorang habib, seorang syekh atau yang berkaitan dengan mereka sahaja. Begitu juga dalam persoalan memberi minum kepada para penziarah kubur tersebut. Dia yang akan memberi minum, keluarga Ba'nawi ni dah, kepada para penziarah daripada satu anak sungai yang berada di situ. Sungai itu pergi sungai suci macam sungai Gangga dah. Seolah-olah mengisyaratkan dia yang memberi minum kepada air daripada telaga Kausar pada hari kiamat kelak. Dia berasa dia pun Nabi lah. Nabi ada telaga Kausar, sungai Kausar ke telaga Kausar, dia tu pun ada sungai juga boleh beri minum dah. Boleh minum. Tengoklah hari akhirat betul ke tak dah. Dia berasa dia pun Nabi dah. Ketika memberi salam kepada kubur Nabi Hud AS ada upacaranya yang tersendiri. Dia ada cara lain dah. Bukan macam Nabi ajar. Ia tidak boleh dilakukan melainkan oleh orang yang daripada keturunan Alawiyin. Jadi pahala tu mesti Alawiyin, keluarga Ba'lawi tak je lah. Jika berada di kubur tersebut, mereka memberi salam kali pertama. Setelah memberi salam, mereka duduk kemudian membaca surah Hud AS. Membaca surah Hud Najuh. Kemudian susunan Al-Fatihah yang disusun oleh Habib atau orang yang seumpamanya. Ada cara tertentu dah ada. Begitulah upacara ziarah dilakukan dan dikaitkan dengan keluarga Ba'lawi tersebut. Ia diwarisi secara turun-temurun. Ini yang kedua dah. Cara dia nak ikat, nak suruh tertarik dah. Yang ketiga adalah cara dia menambahkan fenomena kehebatan pada keluarga tersebut semasa ziarahnya. Dia suruh cerita dan wakam semua nampak hebat keluarga Ba'lawi tu lah semasa ziarah tersebut dah. Misalnya keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke kawasan tersebut dengan penuh kebesaran dan paluan gendang. Orang lain masuk tak ada gendang gapo lah dah. Dia masuk orang kena tepi kena bila luar kena palu gendang macam-macam lah hebat. Orang ramai pun berkumpul untuk melihat sambutan tersebut. Untuk mengagungkan membesarkan keluarga Abu Bakar bin Salim dah. Keturunan dia. Yang keempat yang keempat cara dia menyusun ziarah mengikut susunan tertentu, iaitu pada hari ke-8 bulan Syaban. Dua bentuk ziarah dilakukan, iaitu pertama pada waktu duha. Ia hanya khusus untuk ahli keluarga Al-Habashi di Hutah, iaitu nisbah kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Hari ke-8 waktu duha dah. Kedua waktu asar pula dah. Waktu asar diperuntukkan untuk keluarga Habib Al-Habashi di Sayun. Waktu asar dah, keluarga Habib Al-Habashi yang merujuk pada Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Penduduk Tarim hanya dibenarkan pada hari ke-9. Ni maksudnya untuk ziarah tu Habib saja mana hari tu lah. Orang lain nak ziarah hari yang ke-9 dah. Penduduk Tarim hanya dibenarkan pada hari ke-9. Ia melibatkan dua bentuk ziarah, iaitu pertama untuk keluarga Balfaqih yang merujuk kepada Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih, yang masyhur dengan gelaran Allamah Ad-Dunya. Allamah Ad-Dunya, tahap dunia dia. Iaitu Habib Abdul Rahman bin Abdullah Balfaqih.
Kedua, untuk ahli keluarga Al-Haddad, itu merujuk pada Habib Hamid bin Umar Ba'lawi. Pada hari yang ke-10, dua jenis ziarah dilakukan. Itu pertama untuk keluarga Syihab, iaitu merujuk pada Habib Ahmad bin Syihabuddin. Kedua ziarah besar iaitu keluarga Syekh Abu Bakar, iaitu merujuk pada Abu Bakar bin Salim Ba'lawi. Semua bentuk ziarah dilakukan tidak lebih daripada untuk mendapatkan kemegahan, keagungan, kelebihan, kebesaran dan kepimpinan pada keluarga terlibat tersebut. Barulah terlibat sahaja dah. Jadi keluarga tu nampak hebat lah. Itu matlamat politik lah ni. Matlamat politik macam zaman dulu kan, ia besar kubur. Kerajaan di Yaman sendiri pun besar kubur kerana lagi besar kubur lagi rakyat gerung nampak hebat dah. Ni besar kubur kerana tu. Ni politik lain pula, politik keagamaan dah. Penunggang agama, penjual agama gitu dah. Kita nak pergi setara mana ni? Berapa minit dah kita tahu ni. Panjang ni. Apalah sekat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.